Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya sambil kita minum-minum teh petang ini, saudara. Saudara Aziz Afizal Zaini, saudara Alam Fakira. Sambil-sambil tu kita borak-borak sedikit, saudara. Saudara Muhammad Fendi, kita saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Apa khabar, saudara? Petang ini kita masih lagi dalam segmen memori, saudara. Saudara Izzuddin, saudara Haji Azhar belum mana. Apa khabar, Tuan Haji? Saudara Fazil Yub. Saya petang jam 3.30 petang, insya-Allah saya akan bertemu dengan anda, saudara Haji Zakaria Pak Bilal. Apa khabar, Tuan Haji? Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din daripada Kemayan. Kita juga saudara Josh Almin dan Zikri, Puan Rashidah Kasim, saudara Azli, saudara Zahara, saudara Azmi Ahmad, saudara Ismadin Rikri, Cik Muda. Segmen ini, saudara, segmen kita menyelusuri sejarah silam. Itu saya panggilkan setiap jam 3.30 petang, kita berborak-borak, kita berbual tentang sejarah silam dalam segmen memori. Apa khabar, saudara Abu Nem? Salam PRU 15 katanya. Ya, saudara Abdul Rahman, saudara Yang Maya, saudara Diki Samsul, saudara Ashiqa John Rambo, saudara Jamilah, Puan Jamilah Abdullah. Begitu juga dengan saudara Ismaun Muhammad, saudara Ramli Talib. Ini teman kita di TikTok, di Instagram dan juga di Facebook, saudara. Ingat, saudara, ini pencerahan sekadar memori masa silam, saudara. Bukan apa yang berlaku hari ini dan sebagainya. Itu kita berbicara jam 9.30 malam. Ini hanyalah memori masa silam. Kita menyelusuri sejarah perjuangan bangsa kita di bumi bertuah ini, saudara Puan Rohani Jonit, saudara Ismaun, apa khabar? Saudara Jeremy di TikTok, Puan Aminah Ibrahim, apa khabar? Saudara Nas Ali. Baik, saudara. Macam mana saya ceritakan 2 hari lepas, peristiwa yang pernah menggemparkan negara kita ialah tentang bagaimana himpunan Pergerakan Pemuda UMNO di Stadium TPCA. Waktu itu, saudara, macam saya katakan, andainya tiada hujan ribut dengan petir, mungkin Kuala Lumpur berantakan. Tapi bila hujan ribut datang apa semua tu, meredakan keadaan, himpunan tersebut ditangguhkan, saudara. Kenapa himpunan itu diadakan? Himpunan itu diadakan waktu itu banyak isu-isu politik yang bertelagah antara pimpinan dengan istana, antara ini kita dengan parti-parti politik yang bukan asal daripada Parti Melayu. Mereka menuntut diadakan jawatan timbalan Perdana Menteri, mesti diberi pada warga bukan Melayu. Marahlah pemuda waktu itu, saudara. Itu pun antara puncanya. Begitu juga tindakan kapal asing yang mahu mengambil tindakan mahkamah terhadap Raja Sultan Selangor. Sedangkan baginda menitahkan supaya orang Melayu bersatu padu menjaga kepentingan bangsanya. Itu pun salah waktu itu, saudara. Nak diambil tindakan. Jadi akhirnya pemuda yang terasuh dengan semangat perjuangan sejak zaman almarhum Datuk Harun Idris, kita bangkit. Sesuatu yang agak menariknya, saudara, waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara Ismaun, saudara Azizan, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah naib Presiden UMNO. Dan jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia adalah Datuk Seri Najib. Datuk Seri Anwar ni dia memang begitulah, kadang-kadang main batu sebenarnya tangan. Bila berjumpa dengan kami, kalangan pimpinan pemuda-pemuda UMNO Malaysia, dia kata, apa ni, tak ada apa-apa ni. Buatlah satu. Kena fight ni pemuda ni, kena fight pemuda ni. Jadi dia instigate supaya kita melakukan pemberontakan, macam sekarang lah, macam reformasi dan sebagainya. Itu cara beliau. Tapi yang kena tangkap Esko Pemuda UMNO Malaysia, iaitu saudara Datuk Fahmi Ibrahim, saudara Ibrahim Ali dan juga saudara Tajuddin Rahman. Waktu itu Datuk Seri Najib membawa kami mengadakan pertemuan dengan pemuda Golkar di Indonesia, saudara.
itulah keadaannya, permasalahan yang wujud waktu itu, saudara. Tapi kerana adanya pemuda sebagai benteng perjuangan bangsa, maka akhirnya suasana berjaya dikendurkan, saudara. Itu sejarah silam, saudara. Dan saya melihat hari ini tak tahulah bagaimana semangat juang pemuda UMNO ni. Saya mengharapkan jangan terus layu, jangan tidak bermaya. Kalau sesuatu yang menyentuh soal perjuangan bangsa ni, sepatutnya pemuda mesti harus ke hadapan. Maklum sajalah, pemuda ni tiang negara. Pemuda adalah harapan bangsa. Mesti seharusnya pemuda tampil ke hadapan dalam mengutarakan sebarang isu. Saudara Abdul Hamid, batu api untuk kepentingan diri. Wallahu a'lam bishawab, memang itulah, saudara, ya. Saudara Abdul Hamid, caranya. Saya ingat lagi waktu itu beliau menjadi Menteri Pendidikan. Kita pergi ke pejabat, berjumpa dengan dia. Awak ni, pemuda ni, tak buat apa-apa ni. Oh, lawanlah. Dan bila kita adakan himpunan di Stadium TPCA, waktu itulah juga peristiwa Adam, iaitu seorang anggota tentera. Dia mengadakan tembakan rambang dan menyembunyikan diri di bangunan Ahmad Shah Safwan. Tapi bagaimanapun tak ada kena-mengena pun, saya banyak orang mengatakan itu, ini dan sebagainya. Sebenarnya tak ada. Tidak ada hubung kait dengan tindakan Private Adam mengamuk, mengadakan tembakan rambang dan sebagainya. Tapi kerana suasana waktu itu memang tegang. Memang suasana agak tegang, ya, saudara. Baik, saudara, itulah apa yang kita alami, waktu saya alami dalam pergerakan pemuda dulu. Terima kasih saudara Wan M. Bakri, selamat berjumpa minggu untuk teman-teman. Saudara Tuah, selamat petang. Jadi saya cuma mengimbau masa silam. Segmen ini adalah mengimbau masa silam, dan sebagaimana yang saya katakan, sambungan kepada untung nasib almarhum Datuk Harun Idris selepas beliau dibawa ke hospital, dan terus selepas itu dalam seminggu dia baru dimasukkan ke penjara Pudu. Mengikut daripada buku catatan yang ada pada saya ini, saudara, tempoh selama 8 bulan rupanya Datuk Harun Idris tidak ada catatan. Mungkin waktu itu beliau baru nak mencari ketenangan, dan kalau mengikut catatannya, dia kata tak ada benda nak ditulis. Itu tak ada diary. Dia datang seorang diri, dan dimasukkan ke penjara Pudu. Apa yang agak menarik perbualan saya dengan almarhum Datuk Harun Idris waktu beliau berada di penjara Pudu ataupun di hospital, ya, saya selalu jumpa, saya selalu bertemu dengan almarhum, dan dia menyatakan bahawa sesuatu benda yang dia tidak menyangkakan. Inilah katakan kadang-kadang mereka zalim. Mereka meletakkan Allahyarham Datuk Harun di dalam bilik yang bersebelahan dengan bilik untuk menggantung para baduan yang dijatuhkan hukuman mati. Itulah keadaannya. Dia kata memanglah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dia mendengar macam-macam cerita lah, macam-macam suara yang kalau orang tak kuat iman boleh pewai, brother. Tapi Allahyarham Datuk Harun, dia ambil Quran, dia baca Quran, dia berzikir. Jadi lama kelamaan kekacauan daripada bilik sebelah, bilik gantung di penjara Pudu. Sesuatu juga yang dinyatakan oleh Datuk Harun, dia kata, Mal, you tahu tak, kita dekat sebagai banduan di penjara Pudu ni, kalau hari Khamis, petang Khamis tu, kita tengok banyak burung berterbangan. Burung dan datang berterbangan di persekitaran penjara Pudu, dan bertinggi atas batu-batu dinding penjara Pudu. Itu tandanya akan ada berlaku hukuman gantung. Kalau tidak, kita tak ada. Hari biasa tak ada. Tapi bila hari Khamis petang tu, sekawan burung terbang, banyak ada di penjara Pudu. Artinya besok tu adalah hukuman gantung. Dan untuk menambah keyakinan beliau, apabila datanglah seorang bernama Jalil, saya tak sebut nama penuh, saudara, dia tukang gantung. Jadi kalau nampak wajah Jalil tu berada di dalam persekitaran penjara Pudu, artinya adalah hukuman gantung. Jadi Datuk Harun tinggal bilik dia di sebelah bilik gantung, saudara. Waktu itu kadang-kadang waktu subuh, hukuman menggantung pesalah-pesalah yang dijatuhkan hukuman mati dilakukan pada subuh Jumaat. Banyak orang tak tahu. Jadi menurut Datuk Harun, dia kata kadang-kadang selepas saja dia dah solat subuh tu, dia tengoklah
Itulah dia kata, jangan tunjuk hebat lah. Bila nak menuju ke bilik hukuman gantung itu, kalaulah seorang itu notorious ataupun pembunuh yang hebat, merompak dan menyamun macam botak cing, saya bila sampai waktunya dipapah, dibawa ke bilik hukuman gantung, maka waktu itu longlai kakinya. Tak ada dah nak terjerit, terpekik, terlolong. Kalau ini yang menjadi mangsa ataupun yang akan dijatuhkan hukuman mati itu adalah yang beragama Islam, dia tenang, pakai pakaian putih, pergi berjalan diiringi oleh pengawal keselamatan, serta rupanya ada doktor. Doktor ada, dan juga lawyer peguam. Jam sekitar dalam pukul 5.30, pukul 6. Selalunya Tok Arun dapat tengoklah melalui pintunya. Jadi tukang gantung ni melambai tangan kat Tok Arun. Tok Arun, ada hari ni? Ada ni. 1, 2. Kalau 1 tu seorang lah. Kalau 2 tu 2 orang lah. Tak lama mana pun. Saya bila dibawa saja ini banduan yang mau menjalani hukuman gantung, dalam masa 10 minit je selesailah kerja. Saya, sebab itu kita harus berwaspada, jangan melibatkan diri dalam jenayah sampai ke peringkat hukuman gantung itu, saudara. Mengerikan. Menurut Datuk Arun, dia kata ngeri, dia kata. Yang datang tu kalau bukan Islam, terpekik, telolong dan sebagainya lah. Tapi berpapah lah. Itu keadaan. Cuma yang saya hairan, saya bertanya Datuk Arun, kenapa mereka letak Datuk di bilik sebelah bilik hukuman gantung? Dia kata tak tahulah, mungkin nak ganggu fikiran saya gamaknya. Ya saudara, macam orang kita cerita-cerita misteri lah. Ada bunyi suara, ada bunyi desiran angin, saudara, waktu itu. Tapi Datuk Arun dia bertugas sebagai juru tulis di klinik. Dalam penjara ada klinik, saudara. Dalam klinik itu dia sebagai juru tulis, dia mencatatkanlah kalau ada banduan yang sakit, nak mendapat rawatan dan sebagainya. Ini apa gambaran yang dinyatakan oleh Datuk Arun kepada saya. Pengalaman beliau hampir 5 tahun berada di belakang jeruji besi. Di penjara mereka mandi cuma menggunakan 3 gayung air saja. Tak lebih daripada itu, saudara. Bukan boleh mandi macam kita anda buka air pipe, tak ada. Kalau kita tengok macam filem Amerika tu, adalah tempat mandi, pipe base, tak ada. Dia cuma boleh ambil cedok 3 gayung saja. Gayung pertama untuk membasahkan badan katanya, kemudian basuh gunakan sabun, lepas tu gayung kedua dan ketiga. Dan suasananya, saudara, dalam keadaan berbogil. Cuma sebab dia baik dengan warden izinkan Datuk Arun memakai kain basahan, sebab dia kata saya orang Islam, takkanlah saya nak berbogel depan-depan khalayak. Itulah keadaan, saudara. Mandi pun 3 gayung air saja. Makanan biasalah dalam penjara ni, tak tahulah keadaannya, memang cukup menderita. Jadi kadang-kadang bila dapat dimasukkan ke hospital, legalah sikit, dapatlah makanan. Kalau tidak nanti kita akan kembung goreng ataupun ikan kembung masak air saja, nasi sikit. Pagi dapat roti sekeping dengan teh, nak kata teh bukan, nak kata teh susu bukan. Itulah azab saya bila Allahyarham Datuk Arun menceritakan pada saya pengalaman beliau menjadi banduan sebagai banduan yang tidak jenayah dilakukan olehnya. Mereka menuduh, mahkamah menghukumkan, jadi dia redha, saudara. Itu keadaan yang sempat diceritakan oleh Datuk Arun. Ada lagi peristiwa yang cantik, cerita peristiwa Pondan. Ini rupanya dalam penjara pun ada juga berlaku. Dia kata satu hari itu dalam catatan dia kata 2 orang Pondan, lawa juga dia kata, yang dijatuhkan hukuman penjara kerana kesalahan memiliki dadah. Pelagi dadah lah gamaknya. Jadi dalam catatan buku yang Datuk Arun tulis ni, saya senyum je lah dalam diary dia. Dia kata maka berpestalah lelaki-lelaki gersang. Sebab banduan ni sempatkan satu bilik, beramailah 3-4 orang, kena kenuri lah, saudara. Dia Datuk Arun dia kata dia dapat dengar terjerit-jerit lah Pondan tu. Itu pengalaman waktu beliau dalam penjara. Alhamdulillah Datuk Arun cuma ditempatkan bersama dengan satu orang pembantu, banduan juga.
yang tolong dia kalau dia nak minum ke, nak makan ubat. Saudara, bukan ada bilik istimewa, tidak ada ini alat pengawal dingin, kipas pun tak ada. Orang kata TV tak ada, melainkan waktu bila saat-saat Malaysia mengadakan pesta bola dan sebagainya, anak Allahyarham Datuk Arun berbincang dengan pengarah penjara Pudu supaya diizinkan untuk memasang peti TV di Dewan Makan. Jadi sempatlah banduan-banduan itu menonton bola kalau ada siaran secara langsung. Jadi kalau orang katakan Datuk Arun itu duduk dilayan dengan baik, tak ada. Itu pengakuannya, dan memang pun saudara, mana ada keistimewaan letak dalam bilik saudara. Cerita tuah, nak cerita Datuk Mokhtar Hashim saya tak tahu. Saya cuma menceritakan apa yang saya tahu. Datuk Mokhtar Hashim dia dijatuhkan hukuman. Sepatutnya hukuman mati, tapi bagaimana akhirnya diampunkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Jadi bebaslah. Itu yang boleh mengampunkan mana-mana banduan yang sama ada nak jatuhkan hukuman mati ataupun penjara semua hidup, dan yang masih di penjara boleh dibebaskan hanya dengan pengampunan daripada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Saudara, saya cuma menceritakan pengalaman Datuk Arun bagaimana beliau seksa perasaannya, diletakkan di sebelah bilik gantung. Bilik orang nak jatuhkan hukuman mati, di situlah Datuk Arun. Jadi dengarlah terjerit terpekik tolong. Tapi 10 minit lepas itu sunyi. Bila 10 minit lepas itu sunyi, retinya berangkatlah mereka ke dunia yang asalnya. Itu cerita Datuk Arun. Saudara? Baik. Saya bagaimana yang saya janjikan bahawa semalam saya sempat berbual dan makan tengah hari dengan mantan Menteri Kewangan dan the founder ataupun orang yang mengasaskan syarikat Petronas, iaitu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Waktu perbualan saya tengah hari semalam sambil makan-makan nasi ayam. Makan nasi ayam, sedap juga nasi ayam tu saudara. Maklumlah makan dengan orang besar-besar ni saudara, seronok juga. Selera pun terbuka saudara. Saya masih lagi mahu bertanya dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali berhubung dengan Petronas. Sejauh mana benarnya minyak ini asalnya milik Shell? Dia kata benar. Kerana waktu negara kita dijajah, ada perjanjian antara syarikat Shell Anglo Dutch dengan penjajah, iaitu the British. Dalam perjanjian itu tercatat bahawa selagi ada bulan dan bintang, artinya saudara, selagi ada bulan dan bintang, minyak di bumi bertuah ini adalah milik Shell dan kita tidak ada hak. Jadi saya kata macam mana aku sedangkan kita merdeka? Benar, dalam kemerdekaan tidak ada sebarang catatan berhubung dengan syarikat-syarikat milik penjajah. Kita cuma diberi kemerdekaan untuk memerintah negara ini, tetapi harta, ladang dan sebagainya waktu itu masih milik penjajah. Tidak ada perjanjian, dia mesti ada supplementary, tak ada dalam perjanjian proklamasi kemerdekaan. Jadi Tengku Razali katakan bahawa minyak lah masa itu ada di Miri. Minyak pertama ditemui di Miri, Sarawak. Beliau berusaha memikirkan macam mana caranya untuk memilik negarakan minyak ini. Dan satu ketika bila dia berbual dengan almarhum Tun Razak, Tun Razak kata, Lee, you fikirkanlah yang terbaik macam mana caranya kita boleh dapat balik minyak dan sebagainya. Jadi setelah dikaji, maka katanya dia berunding dengan wakil daripada syarikat Shell sebanyak 20 kali. Mereka tegas tidak mahu menyerahkan hak minyak ini kepada negara kita. Tapi bagaimanapun, apabila kita memerintah sendiri, diwujudkan satu akta, iaitu kalaulah Shell nak membuat kerja-kerja cari gali, mengorek ataupun menggali minyak-minyak itu, kita tak ada hak. Tetapi mana kawasan-kawasan yang dia tak buat, benda itu jadi milik Malaysia. Itu perjanjiannya. Jadi kebetulan waktu itu harga pasaran minyak dunia merudum jatuh. Jadi Yang Berhormat Tengku Razali dia menekan Shell, dia kata cepat dia bagi tahu kat mana yang nak buat, mana nak kerja ni, kat mana nak cari gali minyak ni. Jadi Shell kata kalau gini keadaannya dia pun tak cukup banyak wang, harga minyak pun jatuh. Ginilah dia kata kalau gitu kita serah balik kat you all lah. Itulah cara Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah mengambil alih menggunakan akta. Mana kawasan yang ada minyak kau buat kerja, buatlah. Tapi yang kau tak buat kerja, kalau nak buat minta izin. Sebab sekarang ini kawasan kami, negara mereka.
Betul hasil minyak kamu punya. Jadi tanpa menggunakan sebarang bayaran pampasan kepada syarikat Shell, negara memiliki semula hasil bumi negara kita ini. Itu kebijaksanaan pemimpin. Saudara. Jadi sebab bagaimana saya katakan tadi, kemerdekaan tidak membatalkan sebarang perjanjian yang ditandatangani antara penjajah dengan mana-mana syarikat waktu itu. Syarikat Anglo-Dutch Shell dengan penjajah dahulu. Jadi perjanjian itu tidak terbatal. Bila ditekankan oleh almarhum Tengku Razali, yang bahagia, yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia kata mesti buat benda begini. Kalau kamu setuju, kau buatlah. Kalau kamu buat, cepat mungkin. Berapa banyak kamu nak cari. Tapi waktu itu banyak kawasan. Saya tanya kat Tengku Razali, berapa jumlah minyak sebenarnya? Dia kata kalau waktu itu kita nak bayar ambil balik berbilion-bilion, dia kata tak mampu kita nak bayar. Melainkan kita cari clause, kaji sedikit mana yang sesuai, perlu kita laksanakan. Itu keadaan saudara. Banyak saudara kawasan minyak-minyak yang terdapat tapi tidak dieksplor ataupun diterokai oleh syarikat Shell, dan akhirnya mereka menyerahkan semula kepada syarikat Petronas. Jadi saya tanya Muhammad Tengku Razali, saya kata berapa modal sebenarnya modal syarikat Shell? Saudara, berapa sebenarnya modal syarikat Petronas? Dia kata waktu beliau mewujudkan syarikat Petronas, modalnya cuma 5 juta ringgit saja, saudara. Tak banyak mana. Dan saya tanya sekarang ni berapa nilainya? Dia kata kalau dinilai daripada pendapatan sejak Malaysia mengambil alih minyak ataupun kita panggil perigi emas hitam ni, nilainya bertriliun-triliun dah. Malahan berbilion-bilion setiap tahun. Cuma saya tanya kenapa tidak dinikmati oleh rakyatnya? Inilah satu benda yang gagal dilaksanakan oleh pimpinan. Waktu itu Dr. Mahathir, saudara, lepas Dato' Razak meninggal, lepas Tun Sin On tak apa lama, Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Dan waktu beliau mengasaskan Petronas itu memang ada klosanya. Petronas ini diletakkan di bawah pini kelolaan pejabat Perdana Menteri. Sampai sekarang ni tak berubah. Jadi Perdana Menteri berhak dan berkuasa untuk memutuskan sebarang keputusan yang menyentuh soal Petronas. Memang Yang Mulia Tengku Razali mengharapkan nak jadikan macam Norway, di mana kita ada sovereign fund ataupun simpanan tetap untuk setiap rakyat. Saya berbual dengan Tengku Razali, saya kata berapa sebenarnya dengan rakyat kita yang ada seramai 32 juta. Dia kata ambil semua. Tak usah kira bangsa lah, dia kata. Semua sekali 32 juta rakyat Malaysia berhak boleh mendapat simpanan. Petronas boleh letak ambil nama, siapa nak Petronas akan susun aturnya bahawa seorang rakyat kita tidak kurang daripada 100,000 ringgit boleh diadakan sebagai simpanan. Sebab di Norway sekarang ni tiap-tiap rakyatnya mendapat sovereign fund ataupun simpanan tetap lebih kurang 1 juta pound. Tapi dia kata banyak wang itu digunakan, dilaburkan untuk pembangunan. Memanglah baiklah untuk negara, sebab negara kita masa dulu taklah macam mana sekarang. Tetapi sepatutnya adalah simpanan-simpanan tertentu yang sepatutnya boleh dinikmati oleh rakyat. Secara itulah kepimpinan pemikiran yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah berhubung soal Petronas. Kita sebenarnya hutang budi pada beliau. Pertama-tama sekali mampu merampas semula hasil bumi kita ini untuk tidak terus dimiliki oleh penjajah. Saudara, apa khabar saudara Datuk Melaka, saudara Sabria, Makcik Cik Nu? Dan inilah jasanya sebagai pengasas pada syarikat Petronas. Hingga saat ini saudara, Petronas mempunyai, saya tanya berapa banyak harta Petronas sekarang, dia kata kalau nak kira satu persatu triliun. Asas cuma 5 juta saja. Saudara Ayub dari sini, asalnya 5 juta, bermodalkan dengan 5 juta ringgit. Dan Tengku Razali kata tak ambil 1 sen pun gaji. Malahan pemandu dia pun dibayar oleh, waktu itu beliau jadi pengurusi Bank Bumi Putra. Tak ada. Dan di Petronas itu jugalah tempatnya beliau melatih Yang Berhormat Datuk Seri Najib sebagai pemimpin masa hadapan. Kerana Datuk Seri Najib menjadi pembantu khas pada Yang Mulia Tengku Razali. Di situlah beliau mengasuh beliau. Saudara Syaril bin Saleh
Sepatutnya yang mula kuli sebagai Perdana Menteri dengan kepakaran. Memang saya tidak nafikan yang itu, tapi nak kata macam mana? Segala-galanya terhalang oleh percaturan politik Dr. Mahathir. Saudara, warga Sabah, Sarawak tengok Petronas Twin Tower, nampak minyak Sabah Sarawak. Penjajah British pergi, penjajah baru mari. Siapa ni? Saudara Baru Hamid. Tidak begitu, saudara. Minyak bukan hanya di Sabah dan Sarawak. Bila saya tanya dengan Yang Mohd Menteri Razali, minyak asal mula ditemui di Miri. Kemudian daripada Miri itu exploration ataupun cari gali pertama selepas Shell surrender dia punya telaga-telaga minyak yang kita dimilik negarakan, maka kawasan pertama yang boleh buka dalam Wikipedia semua Petronas, iaitu di perairan Terengganu, saudara. Bukan Sabah, bukan Sarawak. Saya tanya dengan Teguh, betul? Ya, dia kata. Terengganu adalah kita punya perusahaan ataupun eksplorasi minyak pertama yang dilakukan oleh Petronas adalah di Terengganu. Bukan di Sabah, bukan di Sarawak. Memanglah selepas itu banyaklah kawasan perairan di Sabah. Sabah waktu itu tak ada lagi minyak, tidak ditemukan. Waktu itu yang ditemui minyak waktu itu adalah di Miri. Saudara jangan lupa, ini kadang-kadang teman-teman kita membuat argument yang tidak berasas. Saudara Mat Syuami Samsudin, tak apalah. Saya bukan cerita macam orang bodoh, saya mencerita pengalaman silam, saudara, bukan untuk hari ini, saudara. Saudara mungkin saudara tidak suka dengan cerita ini, terpulanglah pada saudara. Saya cuma hanya menceritakan apa yang berlaku dan perbualan saya dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Saya bertanya, di mana mula-mula Petronas bekerja atau mencari gali minyak? Dia kata di sekitar perairan Terengganu, bukan di Sabah, Sarawak. Tapi memang dia mengaku bahawa minyak pertama ditemui di Miri, bukan di kawasan pantai, di kawasan di bumi Miri, kemudian berlaku eksplorasi di beberapa tempat. So saya bertanya dengan beliau, bagaimana perjanjian antara Petronas dengan negeri-negeri? Dia kata negeri-negeri yang terlibat cuma Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak. Inilah negeri yang bila pakar-pakar minyak di Petronas melihat kawasannya itu terletak di persekitaran kawasan Terengganu, kawasan Kelantan, Sabah dan Sarawak. Dan waktu itu diadakan perjanjian Petronas. Hasil Petronas ini akan diberi sebanyak 5% kepada kerajaan negeri sebagai wang royalty. Itu boleh buka ni perjanjian antara kerajaan Malaysia dan Petronas dengan negeri-negeri. So bila saya tanya dengan beliau, mana negeri yang susah nak menandatangani perjanjian? Dia kata yang deginya dua, dia kata. Satu kerajaan negeri Perak, satu kerajaan negeri Selangor. Dia kata Datuk Arun ni betul, dia kata. Dia tanya kenapa negeri Selangor tak boleh mendapat hasil daripada 5%. Allahyarham Tan Sri Ghazali Jawi juga kata tak nak sign. Sebab perjanjian itu mesti dipersetujui oleh semua negeri dalam Malaysia. Johor pun, tapi Johor tak banyak ini membangkitkan isu ini. Kerana Johor tak ada minyak masa itu. Melaka tak bising, Negeri Sembilan tak bising, Kedah tak ada, Perlis tak ada. Cuma ada perjanjian dengan Terengganu bersetuju, Kelantan bersetuju, Perak dia kata tak setuju. Ini yang penting, dia kata. Dia terpaksa bertemu dengan Tan Sri Ghazali di Great. Bawa kereta pergi ke Great, jumpa dengan Tan Sri Ghazali, akhirnya menandatangani perjanjian. Begitu juga dengan Datuk Arun. Tak katanya dalam 3 bulan lah tergendala soal perjanjian antara Petronas dengan kerajaan-kerajaan negeri. Sebab pada Perak dia tak dapat kepentingan, pada Selangor tak ada kepentingan nak sign. Buat apa? Mungkinlah pemimpin waktu itu cuma 4 negeri saja, iaitu Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Saudara jangan marah pada saya. Ini sejarah, ini sebenarnya, saudara. Saya bercerita supaya kita faham, bukan kita membuat terkaan. Mesti dapat hasil minyak yang sebanyaknya di Sabah dan Sarawak. Bagaimana di Kelantan, bagaimana di Terengganu, saudara. Ini kita bercakap biarlah yang benar, saudara. Memang dalam perjanjian itu yang mencadangkan, dia kata bukan dia mencadangkan 5% itu, yang mencadangkan royalti sejumlah 5% kepada rakyat negeri. Negeri Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu, 5% adalah Allahyarham Tun Rahman Yaakob. Benar, Tun Muhammad Stephen tak bersetuju. Sabah tak bersetuju waktu itu. Tapi bagaimanapun, akhirnya selepas berjaya
kerajaan berjaya wujud di Sabah, maka Parti Berjaya bersetuju. Barulah termeterai segala perjanjian. Itulah yang dibising-bisingkan sampai hari ini. Bagaimanapun dia kata, menurut Tengku Razali Hamzah, dia kata kalau untuk hari ini, kalau benar ada keikhlasan, empat-empat negeri itu sewajarnya boleh menikmati hasil minyak lebih baik. Itu sebenarnya saudara, jangan saudara marah pada siapa pun. Itu gambaran yang saya dapat. Okey, saya buka soalan jika anda ada. Saudara Fakri Sani, betul royalti minyak Kelantan. Royalti minyak Kelantan, saya ingat malam ni saya nak cerita juga sebab ada kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin. Malam nantilah saya cuba ulas. Kelantan dapat royalti minyak, bukan tak ada. Baru-baru ni hari tu pun dapat juga 400 juta. Tapi duit tu bukan bagi pada rakyat. Pengumumannya bukan untuk mewujudkan prasarana air dan api di Kelantan, tidak. Tengok saja pemimpinnya beli Mercedes. Begitu juga di Terengganu. Terengganu digunakan wang itu untuk membangunkan Masjid Kristal, tak silap saya. Saudara. Saudara Siti Fatimah, saya kena belajar blok orang yang kurang sopan. Tak apalah saudara. Bagi saya selalu bercakap bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Mereka mau bersikap kurang sopan dengan saya nak buat macam mana? Sebab manusia ini ada kepelbagaian pandangan dan fikiran. Cuma kadang-kadang saya sedih. Sebagai seorang insan, sama insan, saya tak buat kesalahan dengan anda. Tiba-tiba anda nak maki hamun saya, nak buat macam mana? Saudara, saya nak blok, saya tak tahu. Saudara Ayub Tasik Cini, semoga semua parti pimpinan tak terlepas pandang. Jika nak berkat hasil dari bumi dan Petronas, jangan ada yang terlepas. Ya, benar. Bagaimana impian yang oleh Tengku Razali Hamzah waktu beliau mengasaskan Petronas. Banyak orang tak tahu cabarannya. Saya bertanya dengan Tengku Razali, kata, apa cabaran yang Tengku alami? Dia kata cabaran paling besar sekali adalah pemilik syarikat minyak dunia. Itu yang saya katakan Seven Sisters, saudara. Itu Shell, Caltech, Esso, British Petrol, Texan, ada dua lagi saya lupa. Inilah yang bergabung tenaga yang berusaha untuk menjahanamkan karier politik Tengku Razali Hamzah. Sebab mereka berdendam kerana apabila diambil alih oleh Petronas hak untuk cari gali dan sebagainya, Petronas tidak mahu berkongsi dengan mana-mana syarikat di dunia. Macam saya katakan, tak baiklah saya nak sentuh negara lain, tapi kebanyakan negara di seluruh dunia tidak ada satu syarikat pun yang memiliki syarikat minyak tersendiri macam mana Petronas. Lain semua. Sama ada Pertamina ke, syarikat minyak di Brunei ke, syarikat malahan di negara Arab. Kalau kita lihat macam di Venezuela, saudara, di negara-negara Timur Tengah tu, boleh dikatakan negara tersebut hanya dapat 10-20% saja perkongsian saham. Bukan macam Petronas 100%. Petronas 100% sampai saat ini milik negara kita, saudara. Itulah kehebatannya. Saudara Jerry Cho 400 juta beli Mercedes. Saya melihat bahawa kenapa saya menceritakan sejarah silam ini, saudara, tidak lain tidak bukan hanya kerana supaya dapat jadikan panduan dalam kita menghadapi masa depan. Macam saya ceritakan apa yang dialami oleh Tok Arun, itu nak menceritakan bahawa dalam politik ini penuh dengan kezaliman. Mereka tidak ada langsung pertimbangan kemanusiaan. Dah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah, diletakkan pula dalam penjara sebelah bilik gantung. Bukan ada keistimewaan pun, tak ada. Itu pengalaman saya, saudara. Saudara Zakaria, mamat yang tidak bersuara dalam live adalah mencerminkan gini, saudara, jangan kita marah. Saudara Zakaria, Pak Bilal, tak apalah. Tuan Haji, saya begini saja. Saya sikap saya dari dulu lagi, saudara. Sebab itu kalau saudara lihat live saya yang saya buat setiap malam, saya tak suka nak maki orang. Orang lain nak maki. Sebab itu kadang-kadang bila saya dengar orang beri ceramah, maki hamun dengan perkataan-kata yang tak seharusnya dilontarkan, saya katakan saya sedih. Saudara Amin Hussein, kenapa Petronas diletakkan di bawah kuasa Perdana Menteri tapi tidak diletakkan di bawah Parlimen? Itu soalan yang baik. Saya bertanya dengan yang bawa mula Tengku Razali. Kerana waktu itu, saudara,
ingat ya saudara, 1974. 1974 negara kita merdeka 57. Baru 17 tahunnya merdeka. Saudara, kekhawatiran kita dalam parlimen ini nak letak macam mana. Jadi waktu itu juga untuk tidak menyinggung perasaan yang bawa Mela Tengku Abdul Rahman, kerana kebanyakan pentadbiran negara selepas itu waktu itu adalah Mageran, dan Mageran dipimpin oleh almarhum Tun Razak dengan Tun Dr. Ismail, tapi tidak mahu orang kata nak menyinggung perasaan Tengku yang kebetulan jadi Perdana Menteri. Letaklah di bawah jabatan Perdana Menteri, di bawah Perdana Menteri direct. Dua, itu Petronas satu, yang kedua Bank Bumiputera. Bank Bumiputera terasas hasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputera. Itu asalnya Bank Bumiputera, juga diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Perdana Menteri. Dan memang waktu itu tidak letakkan di bawah Parlimen. Dan keadaan sekarang ni rasanya sudah sampai masanya untuk diubah. Saya bersetuju dengan pandangan saudara, letakkan di bawah Parlimen. Hanya Parlimen yang menentukan dasar-dasar Petronas. Sebab gaji di Petronas sekarang ni main ratus ribu. Zaman Tengku Razali tak ada, dia tak ambil. Dia tak mahu ambil sebab dia kata ini rakyat. Jadi kalau saya dengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata tak nak ambil gaji Perdana Menteri, ambil gaji, potong gaji semua, saya kata itu telah dilakukan oleh Tengku Razali waktu beliau mentadbir Petronas yang memperoleh keuntungan berbilion-bilion. Jadi sebab itu dia kata sepatutnya mereka yang mentadbir syarikat Petronas, kebijaksanaan mereka benar boleh dibayar gaji yang setimpal, tapi bukanlah yang begitu banyak macam mana hari ini, saudara. Itu bagi saya lah. Saya dengar kenyataan ataupun bila berbual-bual dengan beliau, saudara Aliza Kamil nak live dengan saya ni, saya sebenarnya saya cakap tuan saya tak tahu, saudara. Macam tadilah cadangan nak disingkirkan dia lah, saya pun tak boleh. Saudara Amin Hussein, saudara Abdul Hamid, benar Bank Bumiputera tinggal dalam sejarah. Bank Bumiputera dia yang paling malang sekali apabila Bank Bumiputera mewujudkan BMF di Hong Kong. Pernah juga saya bertanya dengan Yang Mela Tengku Razali, asasnya diwujudkan Bank Bumiputera ini supaya orang Melayu boleh berniaga dengan menggunakan sistem perbankan. Dulu-dulu orang Melayu ni katanya simpan duit bawah bantal, bawah tilam. Kalau rumah terbakar, habis. Nak pergi haji pun simpan duit bawah bantal. Jadi diwujudkan Bank Bumiputera itu dengan harapan agar warga bangsa kita berniaga dengan menggunakan sistem perbankan. Dengan tak ada perbankan ni susahlah untuk maju. Macam mana nak mendapat nikmat kek ekonomi negara ini? Itu pandangan Datuk Tengku Razali, diwujudkanlah Bank Bumiputera. Cuma malangnya apabila Bank Bumiputera diwujudkan di Hong Kong, BMF itu, ada pula kroni-kroni Perdana Menteri ketika itu yang meminjam wang berbilion. Akhirnya secara meninggal dunia juru audit Bank Bumiputera, Allahyarham Jalil Ibrahim, yang dibunuh. Dan mereka yang terlibat dalam BMF, skandal BMF ini telah pun dihadap ke mahkamah. Itu keadaan saudara. Saudara Muhammad Azhar, terima kasih. Saudara Ahmad Nozam, kalaulah dari dulu lagi duit hasil minyak ada bahagian untuk rakyat, tentu rakyat tak ada yang duduk bawah jambatan rasanya. Begitu saudara Ahmad Nurzin, saya memang setuju. Itulah impian dan harapan Tengku Razali Hamzah. Malahan untuk saat ini pun, tapi wang itu digunakan atas nama pembangunan. Boleh dibangunkan, tetapi perlu dah dibedak-bedakkan. Macam mana yang dilakukan oleh Norway. Itu impian Tengku Razali yang tak terlaksana. Sebab waktu itu beliau telah pun tersingkir daripada arus politik. Petronas pun tak ada lagi, Bank Bumiputera pun tak ada lagi, jawatan dan kerajaan pun tak ada. Semula daripada tahun 1987 langsung habis. Begitulah. Sebab itu Tengku Razali berkali-kali dia kata okey, dia lawan. Dia menentang Dr. Mahathir dan sebagainya kerana dia mahu hak rakyat ini dikembalikan pada rakyat. Tapi tak kesampaian apabila politik menentukan segalanya, saudara. Saudara ini Saudara Mat Syarim, tak apalah Saudara Mat Syarim, dia nak kata apa katalah. Ya, jadi saya bercerita waktu petang-petang ni
sambil kita minum kopi ataupun minum teh petang. Tambah macam hari Sabtu ni, hujung minggu, tak ada buat apa, kita berborak lah sekejap saudara. Bukan lama pun, sekitar setengah jam. Saudara Zakri, bagi saya bersyukur pada Allah SWT, saya berkesempatan. Bagi mereka tak berkesempatan, tak tahulah, saya berkesempatan berbual-bual, berkawan, bersahabat dengan pimpinan-pimpinan negara terdahulu dan hari ini, saudara. Jadi semua itu saya kumpulkan dalam segmen memori. Saya tidak mahu bercerita apa yang berlaku hari ini. Saya tak nak campur adukkan. Jadi apa yang saya ceritakan itulah sejarah untuk kita melihat. Sejarah itu harus dijadikan sebagai panduan. Macam kita bawa kereta, sejarah itu macam cermin belakang atau kiri kanan. Barulah kita boleh buat mandu kereta dengan selamat. Tengok, ni ada apa kereta kat belakang, belah kanan, motong kiri ke kanan ke. Itulah sejarah kita. Jadi saya menceritakan sejarah bagaimana zalimnya politik ini terhadap pejuang bangsa. Artinya bangsa kita satu ketika dahulu sanggup memenjarakan pejuang kita untuk berada di belakang jeruji besi seperti Allahyarham Datuk Harun Idris. Dahlah dimasukkan dalam penjara, letak pula sebelah bilik hukuman gantung. Itu sejarah berhubung dengan perjuangan pejuang bangsa kita yang terinaya. Begitu juga bagi saya menceritakan tentang yang Muhammad Tengku Razali berhubung dengan Petronas. Bukan senang, saudara. Bukan senang untuk Tengku Razali berhadapan dengan Seven Sisters. Mereka melakukan pelbagai onar. Mereka melihat kalau Tengku Razali jadi Perdana Menteri waktu itu, maka mereka mengatakan bahawa besar kemungkinan banyak lagi kepentingan-kepentingan perniagaan mereka ini akan dimilik negarakan. Antaranya apabila Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah berjaya melakukan the Down Jones atau down raid ataupun rampasan subuh hari di kota London untuk membawa pulang syarikat Gordon Hope, syarikat Gordon Plantation, syarikat Sam Deby, Dunlop. Ini saudara. Din Mira memang bosku dia ikut cara Tengku Razali sebab dia belajar dengan Tengku Razali dari segi pentadbiran, dari segi perjuangan. Saudara kena ingat bahawa waktu down road itu memang yang berlaku Allahyarham Tan Sri Khalid, Allahyarham Tan Sri ada 4 orang tapi mastermind di belakang itu adalah Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Sewajarnya saya menyarankan kalau teman-teman berkesempatan, saudara Putra Zayan, topik apa sembang petang ini cerita pasal Petronas dan juga tentang zalimnya politik ini. Itu saudara Raja Azizan, itu memanglah itulah penyerang bapa segala penyamun adalah saya sekarang ginilah saudara, saya nak menuduh orang tu penyamun perompak, saya tak ada bukti. Tapi apa yang saya lihat dari segi penceritaan dan pengalaman saya, saya bergerak dalam politik sejak tahun 1978. InsyaAllah Zakaria Pak Bila BN akan menang Piala 15 insyaAllah. Dan itu kita akan bincang nanti malam nanti saudara Muhammad Faizal, Ajmin, Tengku, Pak Hafiz. Saya mengharapkan teman-teman kita jangan bercakap soal personal atau diri kita sendiri, tak payah. Sekarang selalu saya katakan janganlah lihat siapa yang bercakap, dengar apa yang dicakap. Saya cuma menyatakan dari segi pengalaman saya, saudara Aimin Ahmad. Lain tak ada terniat saya untuk mempengaruhi orang supaya percaya pada saya, sayang kat saya, tak ada. Saya cuma apa pengalaman saya dedahkan pada anda untuk pengetahuan anda. Dalam saya tahu saya harus insaf bila saya memberi pencerahan ini. Orang yang terkena ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. Ada yang menyokong, okeylah, suka dengan saya. Kalau tak menyokong, bencinya Tuhan saja yang tahu. Itulah risiko yang perlu saya alami. Jadi sebab itu saya mengharapkan saudara Acah Bentayan, kita bersangka baik, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak perlulah kita nak membesar-besarkan diri kita siapa. Saya cuma mengatakan bahawa saya, latar belakang saya adalah bekas dunia jurnalis. Saya menulis dan sebagainya. Lain tak ada menalurkan fikiran dalam usia-usia begini. Kita mengharapkan
Usia saya pun bukan hari ni, bukan muda saudara, dah 66 tahun. Nak kalau tak pakai songkok, tak pakai topi ni nampak botak, malu saudara. Saudara, apa rahsia tersirat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Tambun, itu saya akan bincang malam nanti dalam analisa saya. Berhubung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Tambun. Saudara, Pak Ahmad Ziyad, biasalah orang Melayu. Jangan kita kata orang Melayu hati busuk, tak baik. Bangsa saya, bangsa Melayu kita ini, sebenarnya jiwanya kental, orangnya baik-baik. Tapi kadang-kadang perasaan. Mereka mudah dipengaruhi oleh perasaan kerana kurangnya kekentalan dalam jiwa perjuangan bangsa. Saudara, kita jumpa lagi malam nanti jam 9.30 malam. Selamat menjamu selera. Kalau ada goreng pisang, silalah makan goreng pisang. Kalau ada kuih cokodok lah. Itu makanan kita orang Melayu. Saudara, selamat berhujung minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbahagia.